pentaksiran berasaskan sekolah PBS akan dilaksanakan. Alternatif dilaksanakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran melalui aktiviti ia bertujuan menggalakkan guru untuk mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti melaksanakan pengajaran terbeza dan pengajaran pemulihan. Kerana ia kaedah holistik yang memberi penekanan merangkumi pelbagai aspek. Melati kuntum tumbuh melata, saya merebah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah. Pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam transformasi sekolah 2025. Anda sedang menonton Buletin Pendidikan bersama saya Najah binti Nudin dan rakan tugas saya Nur Atirah dan Nur Ahya Widati. Kami akan melaporkan mengenai pentaksiran autentik. Pentaksiran autentik adalah merupakan pentaksiran terbaik yang boleh digunakan di sekolah yang mana ianya berteraskan tentang kemejadian murid. Pentaksiran merupakan salah satu komponen yang penting dalam program transformasi sekolah atau dikenali sebagai TS25. TS25 merupakan sebahagian daripada usaha Kementerian Pendidikan Malaysia ke arah meningkatkan kemejadian murid dan sekolah yang berkualiti tinggi agar selaras dengan keperluan semasa pendidikan di negara kita. Selari dengan hasrat yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025. Kewujudan program TS25 ini adalah sebagai salah satu usaha ke arah melahirkan model insel unggul melalui persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan dengan disokong kepimpinan yang berkualiti dan berwawasan, mempunyai guru yang kompeten dan beraspirasi tinggi serta komitmen komuniti yang padu. Objektif program ini diwujudkan ia adalah untuk mengaplikasi konsep dan amalan PDPC terbaik, membangunkan kepakaran dalam melalui latihan yang komprehensif dan berstruktur kepada pembimbing pedagogi serta pembimbing kepimpinan. Selain itu juga untuk membangunkan persekitaran pembelajaran yang berkesan dengan mengutamakan kemejadian murid. Untuk merealisasikan pendidikan yang bertaraf global ini, dunia pendidikan haruslah mempunyai perubahan seiring dengan perubahan zaman. Pelbagai inisiatif yang telah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk melahirkan murid yang berkualiti tinggi dan mempunyai sasiar yang baik. Antara program yang sedang dijalankan adalah program penilaian berasaskan sekolah atau disebut sebagai PBS. Apakah perkaitan antara pentaksiran autentik dan PBS? Pentaksiran autentik ini meliputi pentaksiran dari pelbagai aspek merangkumi pengetahuan pelajar, pemahaman mendalam, penyelesaian masalah, kemahiran sosial, sikap terhadap persekitaran dan simulasi terhadap situasi dunia sebenar. Dalam erti kata lain, pentaksiran autentik ini juga merupakan suatu proses yang melibatkan pelbagai bentuk pengukuran prestasi yang boleh mereflek tahap pembelajaran murid, kejayaan, motivasi dan sikap pada aktiviti yang relevan. Menurut Grace 1992, penilaian autentik ini merupakan amalan yang membabitkan kanak-kanak secara realistik dalam menilai kemajuan mereka sendiri. Ia juga melibatkan pentaksiran yang dilakukan secara berterusan. Realistik dan bermakna merupakan terma yang sering digunakan dalam pentaksiran autentik. Pentaksiran berasaskan sekolah pula adalah merupakan pentaksiran yang dikendalikan di sekolah yang melibatkan peringkat perancangan, pembinaan, pentadbiran, peperiksaan dan laporan guru. Secara kesimpulannya, pentaksiran autentik dan pentaksiran berasaskan sekolah adalah satu pentaksiran yang sama. Dan kedua-duanya mempunyai banyak persamaan iaitu pentaksiran yang menekankan kepada penilaian formatif dan penilaian sumatif. Melalui kedua-dua pentaksiran ini, ia membantu guru menjadikan pentaksiran sebagai indikator yang komprehensif mengenai kemampuan murid dan seberapa efektif kaedah yang diberikan kepada murid yang dijalankan. Pentaksiran yang berkualiti akan menghasilkan maklumat yang tepat dan menunjukkan keadaan sebenar tentang tahap pembelajaran murid. Maklumat yang tepat boleh membantu membuat dan penentu dasar melakukan perubahan bagi tujuan meningkatkan pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu, kami memilih pentaksiran autentik sebagai pentaksiran yang terbaik yang dijalankan di sekolah. Kebaikan pentaksiran autentik boleh dilihat dari dua sudut, iaitu kebaikan terhadap murid dan kebaikan terhadap guru. Pentaksiran autentik dapat memberikan peluang kepada murid untuk mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sedia ada melalui cara yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Murid tidak hanya terikat dengan pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari di sekolah,
namun boleh mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran sedia ada sama ada dipelajari di rumah atau di dalam kehidupan mereka untuk diaplikasikan dalam tugasan di sekolah. Melalui pentaksiran autentik juga, murid akan lebih dapat memahami kehendak hasil pembelajaran yang ingin disampaikan oleh guru. Hal ini demikian kerana pentaksiran autentik yang bersifat sebenar ini mempunyai prinsip hands-on iaitu bersifat realistik. Melalui pentaksiran autentik ini, murid akan lebih memahami objektif pembelajaran yang ingin disampaikan oleh guru berbanding hanya dengan lisan dan teori semata-mata. Pentaksiran autentik ini juga akan lebih bersifat telus dan konsisten dan murid dapat menentukan objektif yang ingin disampaikan dan perlu dicapai oleh murid. Secara tidak langsung, murid dapat memperbaik kelemahan diri mereka dan mencari kekuatan diri mereka dalam melaksanakan tugasan yang telah diselesaikan. Pentaksiran autentik ini juga meliputi pentaksiran dari pelbagai aspek. Antara aspek tersebut ialah pengetahuan, sosial, sikap dan simulasi terhadap dunia sebenar. Dalam erti kata lain, pentaksiran ini menggabung jalinkan pelbagai kemahiran yang diperlukan oleh murid yang tidak terdapat dalam pentaksiran secara tradisional. Melalui pentaksiran autentik ini, murid yang menyeluruh dan holistik akan dapat dibentuk dan mencipta generasi yang mempunyai kemahiran yang pelbagai selaras dengan falsafah pendidikan kebahasaan yang ingin melahirkan murid yang holistik dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Pentaksiran autentik ini juga dapat memberikan peluang kepada murid untuk melakukan penambahbaikan dan meningkatkan pencapaian mereka melalui pemikiran yang kreatif dan kritis dari masa ke semasa. Namun, dalam masa yang sama, murid mampu memperoleh kejayaan pada masa hadapan selain dapat membantu untuk merangsang murid-murid dalam menggunakan pelbagai kombinasi pengetahuan, kemampuan dan kemahiran sebenar yang ada dalam dunia dan diri murid. Kebaikan pentaksiran autentik ini juga, guru dapat melihat perkembangan pencapaian murid melalui hasil kerja yang telah dilaksanakan oleh murid tersebut. Melalui pelbagai kemahiran dan teknik yang dilaksanakan dalam pentaksiran autentik, contohnya melalui pemerhatian, portfolio atau rekod merupakan subset kepada alternatif proses pentaksiran yang menggunakan medium yang lebih luas untuk melihat perkembangan murid dengan lebih menyeluruh. Pentaksiran autentik ini bukannya suatu pentaksiran yang hanya semata-mata melibatkan ujian, namun proses pentaksiran ini bersifat menyeluruh dan bersepadu. Sebagai contoh, guru dapat menyimpan hasil kerja murid melalui portfolio yang dibina sebagai bukti peningkatan prestasi dan pencapaian murid terhadap sesuatu pembelajaran dan pengajaran. Hasil pengumpulan data ini juga boleh dijadikan sebagai suatu intervensi apabila guru menerima murid yang mempunyai kes yang sama. Jadi, pengumpulan data murid akan lebih bercorak, sistematik dan berjadual. Melalui pentaksiran autentik yang berdasarkan kaedah pemerhatian juga, guru dapat mentaksir murid secara individu dengan mudah berdasarkan pemerhatian yang berkala dan berterusan sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran yang diadakan. Penilaian terhadap keupayaan murid dalam mengaplikasikan pelbagai kemahiran dan penciptaan perkara inovasi dan kreatif juga dapat dilakukan oleh guru. Contohnya, murid berupaya untuk menganalisis hujah mereka, cipta sesuatu produk yang baharu dan inovasi, memberikan hujah dan melaksanakan sesuatu pembentangan atau persembahan. Setiap perhujahan, perbincangan dan pelaporan akan diambil kira oleh guru untuk mentaksir murid tersebut. Oleh kerana itu, pentaksiran ini adalah merupakan pentaksiran yang terbaik kerana ia menilai secara keseluruhan bukan hanya tertumpu kepada ujian bertulis sahaja yang kebiasaannya dilakukan di sekolah-sekolah, akan tetapi ia merangkumi kesemua pengetahuan tentang kemahiran di dalam sesi pembelajaran. Dan untuk kupasan lanjut mengenai apa itu pentaksiran autentik, saya serahkan kepada rakan tugas saya iaitu Nur Ahya Widati. Silakan Ahya. Baik, terima kasih kepada rakan tugas saya Najaluddin. Seterusnya saya akan kongsi maklumat tentang apa itu pentaksiran autentik secara terperinci. Jadi menurut Perl, pentaksiran autentik ini merupakan satu bentuk penilaian yang berdasarkan pencapaian sebenar yang ditunjukkan oleh kanak-kanak di dalam bilik belajar setiap hari. Pentaksiran autentik ini meliputi pentaksiran dari berbagai aspek, merangkumi pengetahuan pelajar, pemahaman mendalam, penyelesaian masalah, kemahiran sosial, sikap terhadap persekitaran dan simulasi terhadap situasi.
situasi dunia sebenar. Dan arti kata lain, pentadbiran autentik ini juga merupakan satu proses yang melibatkan pelbagai bentuk pengukuran prestasi yang boleh mereflek tahap pembelajaran pelajar, kejayaan, motivasi dan sikap pada aktiviti yang relevan. Jadi pentadbiran autentik juga dikira sebagai penilaian alternatif yang mana pentadbiran autentik ini memerlukan murid untuk mempamerkan kemahiran dan pengetahuan yang tidak semuanya dapat dinilai dengan menggunakan ujian seperti pentadbiran sumatif yang hanya mengutamakan kepada ujian, kuis dan penggunaan pensel dan kertas. Jadi pentadbiran autentik juga boleh dikatakan sebagai pentadbiran secara formatif kerana pentadbiran ini lebih bersifat secara berkala dan dilakukan dalam bilik darjah ataupun di luar bilik darjah. Di kajian dijalankan oleh Rohaya Talib dan Muhammad Najib Abdul Wafar mengkonsepsikan literasi pentadbiran sebagai kompetensi pengetahuan guru dalam bidang pentadbiran. Jadi berasaskan pengetahuan guru dapat mengamalkan prinsip, tata cara, strategi dan kaedah pentadbiran sesuai bagi membantu proses pembelajaran, seterusnya membuat keputusan yang tepat dan adil mengenai pelajar, kurikulum dan program pendidikan secara keseluruhannya. Jadi melalui pentadbiran autentik ini, murid akan berupaya yang pertamanya untuk menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi mereka, iaitu KBAT. Hal ini kita dapat lihat yang mana murid akan menggunakan pengalaman mereka dan berfikir secara kreatif dan kritis untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Hal ini menunjukkan bahawa pentadbiran autentik bukan sahaja melibatkan tahap pemikiran di peringkat pengetahuan dan pemahaman, malah melibatkan tahap pemikiran yang lebih tinggi dan mencapai kepada peringkat yang disebut dalam pentadbiran lebih belum, iaitu mengaplikasi, menganalisis, sintesis dan menilai serta mereka cipta. Dalam pentadbiran ini juga guru dapat melihat perkembangan adaptasi kemajuan murid yang lebih komprehensif dan menyeluruh dan adil. Jadi, mengapa pentadbiran autentik ini dikatakan pentadbiran terbaik antara kaedah pentadbiran yang lain? Ini kerana kaedah pentadbiran autentik merangkumi pentadbiran formatif dan sumatif yang sangat popular dilakukan dalam kalangan guru-guru sama ada dalam PDP bilik darjah ataupun di luar bilik darjah. Jadi, pembahagian pentadbiran autentik ini telah dibahagikan kepada beberapa jenis, iaitu pentadbiran prestasi, pentadbiran kerja khusus atau portfolio, pentadbiran rakan sebaya, pemerhatian guru, persidangan dan juga pentadbiran kendiri. Jadi yang pertama ialah pentadbiran prestasi, iaitu melalui proses pentadbiran ini murid dikenaki untuk merumuskan suatu proses, konsep dan tindak balas dalam penguasaan sesuatu kemahiran dan kefahaman untuk mereka cipta sesuatu produk yang baru. Umumnya pentadbiran prestasi autentik distrukturkan berdasarkan sesuatu masalah atau situasi sebenar. Jadi guru perlu menyediakan tugasan yang dapat menilai perkara yang boleh dilakukan oleh murid berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajari dalam keadaan dunia sebenar. Pentadbiran prestasi ini juga dilaksanakan sebagai sebahagian daripada proses PDP, yang mana pentadbiran prestasi autentik ini memerlukan murid untuk melakukan inovasi atau mereka cipta sesuatu perkara dan guru perlu mengukur murid berdasarkan kemahiran yang telah dipelajari. Pentadbiran jenis ini cenderung mengintegrasikan pelbagai kemahiran. Contohnya, kemahiran membaca dan menulis boleh digabungkan menjadi satu tugasan, atau kemahiran mendengar dan bertutur boleh dijadikan satu tugasan yang lain. Jadi pentadbiran prestasi ini boleh dilakukan dengan berbagai cara, iaitu melalui jurnal, surat, laporan lisan, cerita, temubuku sketsa, misi, portfolio dan pertunjukan boneka. Dalam mata pelajaran bahasa Melayu, contohnya murid boleh melaksanakan aktiviti buku scrap sebagai salah satu tugasan yang perlu diselesaikan oleh murid. Sebagai contoh, dalam komponen sastra, iaitu Komsas, murid boleh membuat aktiviti buku scrap sebagai salah satu cara untuk mempelajari pantun, puisi, cerpen dan drama. Murid boleh menghias buku scrap mereka malah membentuk model untuk dilengkapkan bersama dengan buku scrap tersebut. Guru juga boleh memberikan tugasan kepada murid untuk mempersembahkan salah satu karya yang terdapat dalam komponen sastra dalam mata pelajaran bahasa Melayu. Aktiviti persembahan ini aktiviti persembahan ini bukan saja aktiviti yang bentuk teori, malah disertai dengan aktiviti yang bentuk amali yang melibatkan domain afektif, psikomotor dan juga kognitif. Murid akan bincang cara untuk mempersembahkan tugasan yang diminta oleh guru. Selain itu, murid juga akan dapat berkolaborasi selain dapat bekerjasama dan saling bantu dalam kumpulan masing-masing. Jadi guru juga boleh melaksanakan pentadbiran menyeluruh kepada prestasi sebuah kumpulan dan juga individu secara tidak langsung. Seterusnya ialah
Pentaksiran portfolio. Portfolio merupakan koleksi hasil kerja murid berbentuk dokumentasi berstruktur yang digunakan sebagai salah satu cara pentaksiran di dalam bilik darjah. Portfolio digunakan untuk menilai perkembangan dalam satu tempoh, disebut sebagai authentic assessment, dan menilai perkembangan kemahiran dan kebolehan, iaitu performance assessment. Selain itu digunakan bagi menggambarkan keperluan spesifik dalam menyempurnakan grade dan menilai secara sumatif pembelajaran murid serta menunjukkan kesesuaian kurikulum dan kejayaan murid. Portfolio hanyalah merupakan salah satu alternatif dalam menjalankan PBS. Namun guru haruslah lebih kreatif untuk menilai perkembangan pembelajaran pelajar. Jadi kajian di peringkat Malaysia menunjukkan guru lebih gemar untuk menggunakan portfolio dalam menjalankan PBS, yang mana kajian ini dijalankan oleh Suraya Zaidul. Di peringkat sekolah mendapati guru masih tertumpu kepada kaedah yang paling mudah menjalankan penilaian autentik. Jadi kajian lain mengatakan bahawa guru gemar untuk menggunakan portfolio kerana portfolio ni dia dapat mengkompilasikan bahan perkembangan pembelajaran murid. Jadi apakah ciri-ciri portfolio ni? Okey, yang pertamanya berbentuk dokumentasi yang berstruktur, memerlukan perancangan, pelaksanaan dan penilaian yang teliti. Yang keduanya dijalankan secara kolaboratif. Yang ketiga, terdapat flexibility dalam portfolio, iaitu dari segi kontrak masa, strategi dan bentuk, dan menggalakkan pembelajaran secara interaktif. Kerana portfolio terdiri daripada maklumat yang disusun secara urutan dan mengikut logik. Dan jenis portfolio ada 3. Pertama, portfolio kerja harian merupakan bahan yang dikumpul untuk menghasilkan tugasan dalam satu jangka waktu yang diberikan. Contohnya, soalan latihan atau tugasan yang lain diberikan oleh guru dalam kelas. Yang keduanya, portfolio hasil terbaik ataupun show portfolio dipilih dari hasil terbaik dari portfolio kerja harian berbentuk sumatif. Soalan-soalan latihan yang telah dijawab dengan baik dan lengkap dikumpulkan dalam portfolio harian tersebut. Yang ketiga adalah portfolio dokumen ataupun dokumentari portfolio, merupakan hasil tugasan kecil yang dijalankan semasa mengumpul bahan pada satu jangka masa tertentu untuk menyempurnakan portfolio kerja harian. Yang mana contohnya murid ini membuat satu karangan hasil daripada pengumpulan maklumat-maklumat sebelum ni. Seterusnya ialah pentaksiran rakan sebaya, yang mana pentaksiran rakan sebaya ini memberi peluang kepada murid untuk belajar dalam pasukan atau kumpulan, berkomunikasi antara satu sama lain dan melibatkan diri secara aktif dalam proses pembelajaran dengan bertanggungjawab. Kaedah ini sebenarnya dapat meningkatkan motivasi murid dalam proses pembelajaran dan melahirkan rasa kepunyaan terhadap proses pentaksiran. Dengan kaedah ini, murid berpeluang sebenarnya membuat pentaksiran yang sewajarnya terhadap rakan sebaya mereka. Dari samping itu, ia membolehkan guru menilai murid dari segi kemahiran berkomunikasi dan sosialisasi semasa mereka berinteraksi sesama rakan sebaya dan kerja berpasukan. Okey, antara contoh pentaksiran rakan sebaya yang boleh dilakukan, yang pertamanya menyemak kerja murid lain selaras dengan kriteria tertentu. Contohnya bertukar-tukar buku latihan, lembaran kerja ataupun kertas jawapan ujian dalam bilik darjah. Yang keduanya, perbincangan dalam kumpulan secara formal berdasarkan tugasan yang dilakukan dalam bilik darjah. Yang ketiga, memeriksa dan memberi skor contoh kerja terdahulu, contohnya mentaksir contoh kerja yang baik dan tidak baik serta dapat menyatakan sebab kerja tersebut baik atau tidak baik. Yang keempat, perbincangan dan maklum balas secara formal dan tidak formal. Yang kelima, kerja berkumpulan untuk menggalakkan komunikasi kolaboratif, kerja pasukan dan pentaksiran sesama murid. Contohnya, pembelajaran berasaskan projek, sesi lakon, peranan, sketsa dan lain-lain, aktiviti berkumpulan. Jadi sebagai guru boleh menyediakan senarai semak, skala, kadar atau lain instrumen yang sesuai semasa pentaksiran rakan sebaya. Instrumen yang digunakan ini bergantung kepada aktiviti pentaksiran yang dijalankan. Jadi seterusnya perincian maklumat akan disambung oleh rakan setugas saya, Nur Atirah Kamal Zaman. Terima kasih kepada rakan setugas saya, Nur Aisyah Widati. Kita teruskan kepada pentaksiran autentik berbentuk pemerhatian guru. Pentaksiran autentik berbentuk pemerhatian guru ini memerlukan guru untuk memerhatikan murid-murid yang terlibat dalam pelbagai tugas atau aktiviti yang telah ditugaskan. Guru akan menilai murid dengan menggunakan skala kedudukan dan senarai semak untuk merekodkan prestasi murid dalam mencapai satu penanda aras yang tertentu. Pemerhatian ini sesuai digunakan untuk mentaksir proses dan hasil kerja murid seperti penghasilan lukisan, buku skrap, kraft tangan, produk atau kerja khusus.
Pemerhatian ini juga membolehkan guru untuk menilai sikap serta penguasaan sesuatu kemahiran murid. Sebagai contoh, di dalam mata pelajaran Bahasa Melayu, guru akan melihat penglibatan secara aktif murid-murid sewaktu di dalam bilik darjah. Pentaksiran ini adalah bersifat berpanjangan dan guru akan menilai berdasarkan pemerhatian mereka terhadap murid. Murid yang bergerak aktif di dalam kelas dan sering mencuba untuk menjawab soalan akan diberikan markah yang lebih baik berbanding dengan murid yang pasif dan tidak aktif sewaktu di dalam kelas. Seterusnya, kita pergi kepada pentaksiran autentik berbentuk persidangan. Pentaksiran autentik berbentuk persidangan ini memerlukan guru untuk menilai murid berdasarkan penglibatan mereka di dalam persidangan yang telah dianjurkan. Sebagai contoh, di dalam aktiviti Bahasa Melayu serta kemahiran menulis karangan, guru boleh menganjurkan persidangan pertandingan bahas ala parlimen di dalam bilik darjah mengikut topik yang telah diajarkan. Murid-murid akan turut serta dan akan melontarkan idea mereka selaras dengan tajuk yang diberikan oleh guru. Guru akan membuat penilaian dan akhirnya murid akan dinilai berdasarkan aktiviti yang telah dijalankan oleh murid. Guru juga boleh menganjurkan aktiviti seperti forum, pidato, dan aktiviti persidangan yang lain untuk guru membuat pentaksiran mereka. Melalui aktiviti persidangan ini, secara tidak langsung guru dapat mencungkil bakat terpendam murid dan melihat kelebihan serta kekuatan murid, terutamanya dalam segi aspek komunikasi dan keyakinan diri. Murid-murid ini boleh dijilat bakatnya serta boleh dijadikan sebagai aset sekolah. Akhir sekali, kita teruskan kepada pentaksiran autentik berbentuk penilaian kendiri. Pentaksiran autentik secara kendiri ini memerlukan murid memikirkan serta menilai tugasan mereka sendiri. Murid akan menilai tugasan yang diberikan oleh mereka sendiri dengan menggunakan kriteria pentaksiran yang telah dibangunkan oleh guru atau murid itu sendiri. Pentaksiran ini dilakukan oleh murid sendiri untuk mengetahui kemajuan pembelajaran mereka berdasarkan matlamat pembelajaran atau standard yang telah ditetapkan oleh guru mereka. Contohnya, di dalam mata pelajaran Bahasa Melayu, guru meminta guru untuk menulis laporan bagi lawatan ke suatu tempat. Setelah murid selesai menulis laporan tersebut, guru boleh memberikan rubrik dan meminta murid untuk menilai pelaporan yang dilakukan mereka sendiri. Sebagai contoh yang lain, guru meminta murid untuk melaksanakan buku skrap tentang sebuah sajak serta meminta murid tersebut untuk mentafsirkan buku skrap yang telah dihasilkan oleh mereka. Oleh itu, murid akan mengetahui kelemahan serta kekurangan yang terdapat di dalam hasil tugasan yang telah dilaksanakan oleh mereka sendiri. Guru juga boleh memberikan murid satu borang soal selidik berkaitan penguasaan murid terhadap subtopik tertentu di dalam Bahasa Melayu seperti tata bahasa, karangan, komsas dan sebagainya serta meminta murid untuk mengisikan borang tersebut. Melalui borang tersebut, guru dapat mengetahui kekurangan murid terutamanya dalam bahagian subtopik di dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Justru, guru akan lebih memberikan penekanan dan tumpuan penuh terhadap subtopik yang dirasakan sukar untuk dicapai oleh murid seperti yang telah dijawab oleh murid. Sebagai rumusan berita kita pada hari ini, ingin kami tegaskan bahawa perubahan yang dilakukan dalam amalan pentaksiran sekolah bagi pentaksiran autentik adalah lebih menjurus kepada proses untuk melihat perkembangan pembelajaran murid secara autentik. Sistem peperiksaan tradisional yang diamalkan sebelum ini dapati mempunyai pelbagai kelemahan yang sememangnya didapati kurang sesuai untuk diamalkan pada zaman kini. Setiap murid haruslah melalui proses pembelajaran yang terbaik agar mereka dapat menguasai standard kandungan pembelajaran yang telah ditetapkan. Oleh yang demikian, para pentadbir dan guru-guru haruslah membuat refleksi terhadap pelaksanaan dan cabaran pentaksiran sekolah bagi pentaksiran autentik ini agar hasrat yang terkandung dalam matlamat pendidikan negara seperti yang telah termaktub dalam falsafah pendidikan kebangsaan akan tercapai. Ini kerana pentaksiran sekolah merupakan kandungan kepada kurikulum yang telah dibentuk. Kesimpulannya, pentaksiran secara autentik merupakan salah satu pentaksiran yang boleh digunakan oleh guru dalam menilai dan mentaksir pencapaian murid. Pentaksiran secara autentik ini adalah lebih menyeluruh dan bersepadu dalam pelbagai kemahiran murid yang dapat digabung jalinkan dalam pentaksiran ini.
Oleh itu, guru perlulah bijak dalam memastikan murid dapat untuk melaksanakan tugasan yang dijalankan supaya pentaksiran secara autentik ini dapat dilaksanakan dengan jayanya. Pentaksiran secara autentik ini sebenarnya akan membebankan sedikit guru dengan sistem portfolio dan pengumpulan data. Namun, daripada sistem perekodan ini, perkembangan murid akan dapat dilihat dengan jelas oleh guru dan murid itu sendiri. Perkara ini boleh dijadikan sebagai evidence untuk guru dan murid apabila ditanya oleh pihak pentadbir tentang pencapaian seseorang murid. Melalui sistem yang bersistematik inilah, guru mampu menganalisis dan menghasilkan pembelajaran yang berkesan untuk murid sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan. Pentaksiran autentik ini sebenarnya merupakan salah satu pilihan dalam sistem pentaksiran yang dapat memperkaya pengetahuan guru dan murid. Melalui pentaksiran ini, murid boleh menggabung jalinkan kemahiran yang ada serta berupaya meningkatkan pembelajaran murid melalui produk yang dihasilkan di sekolah-sekolah. Dalam konteks pendidikan, pentaksiran yang dijalankan seharusnya mengikut tahap atau aras pemikiran kanak-kanak dan bukannya kepada hasil atau produk akhir untuk memastikan kanak-kanak mengalami proses berfikir yang betul dengan menggalakkan kanak-kanak dalam penyelesaian masalah. Pelaksanaan pentaksiran autentik seharusnya diiringi oleh penglibatan guru, ibu bapa dan murid-murid. Pendedahan mengenai pentaksiran autentik ini sepatutnya boleh menjadi sebagai satu misi yang baik dalam pendidikan seiring dengan dunia yang serba mencabar ini. Oleh itu, kerjasama dan perhatian daripada pelbagai pihak diperlukan bagi memastikan pentaksiran autentik ini dapat dijalankan dengan jayanya. Izinkan kami akhiri berita ini dengan serangkap pantun. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita, anda tersilap tutor bicara, jari disusun, maaf dipinta. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera.